Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya, Cikgu Lia Osman. Kita akan melakukan aktiviti yang terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu SK tahun 5. Pada kali ini, kita akan lakukan aktiviti di halaman 200 dengan tajuknya Semangat Membara. Jadi, mari kita mulakan. Baiklah murid-murid, sebelum itu, objektif PDP kita ataupun aktiviti kita pada kali ini ialah cikgu berharap murid-murid dapat menghasilkan 5 jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Jadi, jom kita teruskan. Aktiviti yang pertama, kita perlu membaca petikan sebelum kita menjawab soalan. Baiklah, apakah petikannya? Ini dia petikan yang bertajuk Semangat Membara, halaman 200 di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Baiklah, perbualan ini berkenaan dengan di antara Afifi dan Danish. Jadi mari kita baca bersama-sama. Afifi telah menyapa Danish yang kelihatan mengelamun. Kata Afifi. Hai Danish, termenung panjang nampaknya. Mengapa? Afifi, duduklah. Sebenarnya saya dalam dilema. Saya tidak tahu untuk membuat pilihan. Pilihan apa pula Danish? Kata Afifi. Sebenarnya saya telah terpilih untuk mewakili sekolah dalam acara olahraga. Namun begitu, saya juga perlu menghadiri ujian kenaikan tali pinggang taekwondo pada hari yang sama di pusat latihan. Kata Afifi pula, kalau begitu, kamu perlu memilih bidang yang lebih utama dan berpotensi dalam mengembangkan bakat kamu. Bukankah kamu pernah memenangi anugerah atlet harapan sekolah? Balas Danish. Betul Afifi, sukan olahraga telah lama saya ceburi. Pada setiap tahun, pasti ada pingat yang bakal saya bawa pulang. Namun begitu, saya bercita-cita untuk mendapatkan tali pinggang hitam. Jika saya hadir dalam ujian kali ini, saya berpeluang untuk menjadi ahli taekwondo pertama daripada sekolah kita yang mendapat tali pinggang hitam. Kata Afifi pula, Danish, tamasya olahraga daerah hanya berlangsung sekali setahun. Inilah peluang kamu untuk memberikan sumbangan kepada sekolah. Pada masa yang sama, bakat dalam bidang ini dapat kamu kembangkan. Kata Danish lagi, baiklah Afifi, lagipun ujian kenaikan tali pinggang itu akan diadakan lagi nanti. Balas Afifi. Danish, kamu perlu bijak membuat pilihan. Utamakan perkara yang lebih penting. Bukan senang untuk terpilih mewakili sekolah. Itulah dia perbualan di antara dua sahabat Afifi dan Danish. Jadi murid-murid, mari kita teruskan dengan aktiviti ini, iaitu menulis jawapan dengan alasan yang kritis dan kreatif. Jadi, mari kita lihat satu demi satu soalan ini dan cuba mencari jawapannya berdasarkan perbualan itu tadi. Baiklah murid-murid, soalan pertama, apakah perkara yang mengganggu fikiran Danish? Tadi kita baru sahaja baca kan perbualan di antara Danish dan sahabatnya Afifi. Jadi mari kita naikkan semula petikan tadi. Baiklah, kita lihat di sini ya. Afifi tegur Danish, termenung panjang nampaknya. Mengapa? Jadi Danish ni dia dah jawab dah. Sebenarnya saya dalam dilema. Saya tidak tahu untuk membuat pilihan. Di situlah dia jawapan bagi soalan yang pertama. Tetapi kita perlu tuliskan jawapan tersebut dengan ayat yang lengkap dan betul. Jadi, di sini cikgu sediakan cadangan jawapan bagi soalan ini, iaitu ini dia. Baiklah, perkara yang mengganggu fikiran Danish ialah dia tidak tahu untuk membuat pilihan terhadap dua aktiviti serentak. Inilah dia contoh untuk jawapan yang pertama. Baiklah, kita pergi ke soalan yang kedua. Mengapakah Danish harus mengutamakan sukan olahraga? Mengapa ya?
Mari kita lihat semula petikan. Cikgu naikkan semula. Baiklah. Di sini, di dalam perbualan tadi, Afifi ada memberikan pandangannya tentang pilihan yang harus dibuat oleh Danish. Danish ni dia keliru sama ada mahu pergi ke aktiviti olahraga ataupun aktiviti taekwondo. Baiklah, mari kita lihat ya. Perbualan Danish ni kita baca dululah supaya kita lebih faham lagi. Sebenarnya saya telah terpilih untuk mewakili sekolah dalam acara olahraga. Namun begitu, saya juga perlu menghadiri ujian kenaikan tali pinggang taekwondo pada hari yang sama di pusat latihan. Kedua-duanya Afifi minat. Jadi mana satu yang patut dia pilih? Ya. Jadi dalam soalan tadi Danish, Afifi telah memaklumkan kepada Danish yang dia patut utamakan aktiviti olahraga. Mengapa ya? Kita lihat pandangan Afifi. Kalau begitu, kamu perlu memilih bidang yang lebih utama dan berpotensi dalam mengembangkan bakat kamu. Bukankah kamu pernah menangi anugerah atlet harapan sekolah? Afifi kata, dah pernah menang anugerah atlet harapan sekolah. Jadi pilih olahraga je lah. Okey, kemudian balas Danish setuju. Betul Afifi, suka olahraga telah lama saya ceburi. Pada setiap tahun, pasti ada pingat yang bakal saya bawa pulang. Namun begitu, saya bercita-cita untuk mendapatkan tali pinggang hitam. Jika saya hadir dalam ujian kali ini, saya berpeluang untuk menjadi ahli taekwondo pertama daripada sekolah kita yang mendapat tali pinggang hitam. Oh, dia nak juga taekwondo tu. Baik, kita lihat dulu respon Afifi selepas itu. Danish, temasya olahraga daerah hanya berlangsung sekali sahaja. Maafkan cikgu tersasul. Inilah peluang kamu untuk memberikan sumbangan kepada sekolah. Pada masa yang sama, bakat dalam bidang ini dapat kamu kembangkan. Baiklah Afifi, lagipun ujian kenaikan tali pinggang itu akan diadakan lagi nanti. Jadi itulah sebabnya kenapa olahraga tu patut diutamakan oleh Danish. Sebab apa? Sebab sukan tu dah lama diceburi oleh Danish. Jadi mari kita cuba lihat cadangan jawapan yang cikgu dah sediakan. Ini dia cadangan jawapan yang cikgu dah sediakan. Okey, maaf ya, cikgu dah silap ejaan di situ. Harus. Baiklah, Danish harus mengutamakan sukan olahraga kerana sukan tersebut berpotensi dalam mengembangkan bakatnya yang telah lama diceburi. Manakala tadi taekwondo tadi, ujian tu dia akan ada lagi nanti. Olahraga ni dia cuma sekali setahun sahaja. Baiklah, macam mana murid? Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Jika kamu Danish, sukan manakah yang akan kamu pilih? Mengapa? Ada cikgu seorang saja di sini. Jadi soalan ini ditujukan kepada cikgu lah. Jadi cikgu yang kena jawab. Kalau cikgu jadi Danish, cikgu pun akan pilih sukan olahraga. Kenapa cikgu nak pilih sukan olahraga? Ada kaitannya dengan soalan yang kedua tadi. Sebab sukan tersebut lebih nampak potensinya untuk cikgu kembangkan bakat sebab dah lama diceburi. Jadi bagaimana kita nak karang ayat untuk jawapan soalan yang ketiga? Baiklah, cikgu dah sediakan. Baik, mari kita lihat. Jika saya Danish, sukan yang akan saya pilih ialah sukan olahraga kerana bidang sukan tersebut mempunyai masa depan yang cerah. Inilah cadangan jawapan daripada cikgu. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Nyatakan kebaikan dan cabaran menyertai pelbagai aktiviti co-curriculum. Ada gambar otak kat situ. Maknanya memerlukan pendapat ataupun memerlukan cadangan daripada kita. Baiklah, apakah pendapat murid? Apakah kebaikan dan cabaran menyertai pelbagai aktiviti co-curriculum? Danish ni aktif. Dia masuk olahraga, dia masuk taekwondo. Apa kebaikan dia? Kalau cikgu lah, kebaikannya ialah aktiviti co-curriculum ni dapat mengembangkan bakat kita dan kita dapat mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi dan kita juga mendapat ilmu yang baru dari semasa ke semasa. Manakala cabaran yang pula sama seperti dilema yang dihadapi oleh Danish, iaitu kalau kedua-dua aktiviti itu
berlaku serentak. Kalau pertandingan itu berlaku serentak, jadi mungkin kita akan berada dalam dilema seperti yang dihadapi oleh Danish. Jadi contoh cadangan jawapan yang cikgu dah sediakan. Mari kita lihat. Kebaikan menyertai pelbagai aktiviti co-curriculum ialah kita dapat mengembangkan bakat, menimba ilmu dan berpeluang mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi. Cabarannya ialah apabila sesuatu aktiviti atau pertandingan tersebut diadakan serentak. Bagaimana murid-murid? Inilah dia contoh cadangan jawapan yang menggunakan alasan yang kritis dan kreatif untuk soalan yang diajukan. Baiklah, semoga kita berjumpa lagi di dalam slot yang akan datang. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami semua penerangan yang telah cikgu berikan. Jadi, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.